Berbaki 23 hari lagi kita sebagai rakyat Malaysia sebagai bos pada ketika ini untuk menentukan percaturan ahli politik dan juga menentukan hala tuju negara ini dengan memilih wakil-wakil rakyat di 222 kawasan parlimen di seluruh negara. Ini adalah Malaysia Memilih bersama dengan saya Zulfikri Yusof. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan sudah pasti pada waktu ini juga parti-parti politik sudah pun mengumumkan calon-calon mereka di beberapa kawasan secara berperingkat itu menjelang hari penamaan calon yang bakal berlangsung pada 5 November depan. Tapi topik yang kita bawakan pada petang ini dalam Malaysia Memilih ialah bagaimana kita melihat kecenderungan beberapa parti politik dan juga calon-calon politik yang bergelar profesional dan juga teknokrat ini ditampilkan untuk sebagai calon dalam pilihan raya kali ini. Adakah percaturan ini membawa banyak kebaikan ataupun membawa risiko yang besar untuk PRU yang ke-15 ini? Untuk berbicara mengenai perkara ini, saya akan bersama dengan Profesor Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, merupakan penganalisis politik dari Universiti Utara Malaysia, UUM. Terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan kami untuk Malaysia Memilih pada ketika ini. Cerita mengenai ahli-ahli profesional, mereka yang bukan bergelar ahli politik secara tradisional atau secara tradisinya untuk ditampilkan dalam pilihan raya umum ini bukan satu perkara baru yang dilakukan. Tetapi ianya makin galak untuk dijadikan satu game changer terhadap satu-satu kawasan. Pandangan Prof pada kali ini, kerana sudah pasti sebagai parti politik, calon-calon ini diletakkan untuk menang. Tetapi persoalan lebih besar untuk kita bawakan dalam perbincangan kita hari ini, sejauh manakah penampilan mereka yang bergelar profesor, mereka yang bergelar ahli ekonomi ataupun mereka yang latar belakang yang berbeza ini mampu membawa perbezaan yang besar dalam arena politik negara dan juga reformasi parti-parti politik dan juga politik secara keseluruhannya. Ya, terima kasih Zul. Saya rasa memang ini bukan trend baru. Trend yang telah dimulakan pada pilihan raya umum yang lalu. Yang mana calon-calon bukan sahaja di kalangan ahli politik, tapi juga daripada ahli-ahli teknokrat, disebut oleh Zul tadi, dan juga daripada ahli akademik sebagainya. Okey, kenapa mereka ini perlu ditampilkan? Kerana kita tahu bahawa kerajaan yang dibentuk bukan sahaja kerajaan yang di kalangannya adalah ahli-ahli politik, tapi juga diperlukan adalah ahli-ahli perniagaan, misalnya ahli korporat pun mungkin masuk ke dalam politik, ahli teknokrat dan juga ahli akademik. Kerana ini boleh membantu kerajaan membuat dasar dengan lebih baik. Sebab mereka ni mungkin bukan orang politik dan tak biasa dengan politik, tapi mereka ni hebat dalam bidang-bidang mereka tersendiri. Jadi oleh kerana itu mereka ni sering dibawa masuk, ditagih untuk membantu pembentukan kerajaan lah. Sebenarnya tidak ada jalan lain untuk golongan ini masuk ke dalam kerajaan kerana mereka hanya boleh jadi senator saja. Dan untuk jawatan senator juga agak terbatas. Jadi itu yang mereka ni ditagih untuk dimasukkan dalam pilihan raya dan memenangi kawasan-kawasan sama ada parlimen maupun Dewan Undangan Negeri. Cuma ada risiko di situ. Risikonya mereka ni tak ada pengalaman dan perlu dibantu oleh pihak jentera parti. Sekiranya mereka ni tidak dibimbing, kemungkinan untuk kalah tu ada. Sebab sokongan kemenangan mereka banyak disebabkan dibantu oleh jentera parti, bantuan kewangan juga daripada parti dan juga pengaruh mereka pun maksudnya mereka ni sebagai calon harus diperkenalkan di kawasan-kawasan yang mereka tandingi kerana rakyat di sini nak tahu siapa mereka ni yang bertanding. Jadi saya rasa dalam konteks ini satu tugas yang berat lah sebenarnya oleh parti untuk memenangkan calon dalam golongan ini, tapi memang ada keperluan yang penting untuk mereka ni berada dalam kerajaan, misalnya untuk membantu dalam pembuatan dasar yang lebih baik. Kita melihat bahawa dalam kabinet yang lepas Tengku Datuk Seri Zafrul contohnya daripada bidang korporat dibawa masuk sebagai senator. Begitu juga dengan Datuk Dr. Aziz Jidin yang dahulunya bergelar pensyarah di luar negara, pulang dan juga kalah pilihan raya tapi dilantik menjadi senator dalam kabinet kerajaan. Itu satu perkara. Kita melihat juga kepada Dr. Mazli Malik, seorang ahli akademik yang kemudiannya menjadi menteri kabinet ketika Pakatan Harapan dan kini bergelar ahli politik. Brandingnya itu. Dan ini adalah salah satu contoh yang berlaku pada PRU14. Namun soalan saya ialah bagaimana sebenarnya ada tak banyak movement ataupun perubahan secara signifikan yang dapat dilihat kerana kerangka politik, kerangka struktur kerajaan dan juga struktur parti politik itu agak memberi cabaran kepada ahli-ahli profesional ini untuk bergerak dengan cara dan juga budaya yang berbeza. Adakah Prof bersetuju dengan kenyataan ini ataupun bagaimana? Ya, saya rasa saya setuju sebab mereka ni seperti saya sebutkan tadi, mereka tidak ada pengalaman untuk berpolitik.
dan agak sukar mereka untuk terlibat dengan politik sekiranya tidak ada sokongan ataupun bantuan daripada kepimpinan tertinggi parti yang membawa mereka ke dalam parti. Kalau kita lihat macam mana Tengku Zafrul misalnya menjadi Menteri Kewangan, tanpa Tan Sri Muhyiddin Yassin membawa beliau masuk ke dalam kerajaan, sudah tentu beliau tidak akan mendapat tempat sebagai menteri, dan dilantik sebagai senator sebelum itu. Cuma kali ini dia bertanding atas tiket Barisan Nasional, dan juga tokoh-tokoh yang disebut tadi, Mazli Malik misalnya, kan, Datuk Razif Jidin, kan, semuanya dibawa masuk oleh kerana kepimpinan parti merasakan mereka ni setia dengan parti dan boleh berjuang untuk parti dan membantu kerajaan dalam pentadbiran. Jadi mereka dibawa masuk. Tapi memang kita tahu bahawa mereka ni perlukan masa untuk memenangi satu kawasan pilihan raya, yang mana kita tahu permainan politik itu sangat berbeza, dan mereka tidak ada pengalaman itu. Oleh kerana itulah saya rasa parti-parti kena membimbing mereka ini. Jadi kalau kita lihat dalam konteks politik Indonesia sekarang ni, saya rasa semua parti nanti akan mencalonkan, akan ada calon-calon dari kedua golongan ini, profesional, diberi peluang untuk untuk bertanding. Dan saya rasa dalam konteks parti pula, saya rasa hampir semua parti agak terbuka dalam konteks ini. Kalau kurang sikit pun mungkin Barisan Nasional, sebab Barisan Nasional dia ada konteks partinya sangat hierarchical, ada hierarki, yang membolehkan ahli-ahli politik bertanding di kawasan-kawasan tertentu, tapi agak sukar orang lain menjadi calon percut, calon payah terjun ke dalam kawasan yang ditandingi. Walaupun sebenarnya boleh berlaku dan pernah berlaku, tapi keadaan senario politik sekarang ni agak sukar untuk Barisan Nasional membenarkan keadaan itu. Itu sebab macam Tengku Zafrul, beliau terpaksa memenangi hati wakil di ataupun wakil Barisan Nasional ataupun UMNO di kawasan yang dia ingin tandingi sebelum beliau boleh menawarkan diri beliau sendiri. Dan saya rasa keadaan itu juga berlaku di semua parti, tapi agak kurang kompleksnya lah, sebab hierarkikalnya agak kurang. So dalam konteks ini saya rasa melihat pada senario ini memang agak sukar sebenarnya calon profesional ni untuk mendapat tempat dan menang, tapi masih lagi boleh menang kalau mendapat bantuan dan sokongan rakyat yang suka dengan karakter mereka dan latar belakang mereka yang dilihat mampu untuk membantu kerajaan mentadbir dengan lebih baik. Tapi Prof, sekiranya menang sekalipun, adakah mereka menjadi game changer kepada kerajaan ataupun parti-parti politik itu? Kalau melihat kepada sejarah dan juga melihat kepada realiti semasa parti politik dan juga sistem demokrasi di negara kita, adakah mereka ini menjadi mangsa ataupun mereka menjadi game changer yang sebenar, yang sepatutnya? Saya tak rasa mereka menjadi mangsa, sebab saya kata tadi mereka diperlukan oleh parti. Tapi mereka juga sendiri menawarkan diri mereka dan tahu risiko yang mereka hadapi sekiranya ingin menjadi calon pilihan raya. Misalnya kalau calon akademik misalnya, mereka harus bersara sebagai kaki tangan awam untuk membolehkan mereka bertanding. Jadi itu risiko yang mereka sanggup terima lah. Kerana kemungkinan saya rasa ada tawaran yang diberikan oleh parti, sekiranya mereka menang, mereka akan mendapat tempat dalam bukan saja ahli parlimen, mungkin untuk jawatan-jawatan tertentu dalam kerajaan sekiranya kerajaan dapat dibentuk. Jadi maksudnya ada peluang dan ruang yang diberikan kepada mereka ni untuk berkhidmat dengan rakyat dengan lebih baik. Jadi itu yang menyebabkan mereka ni sanggup untuk bertanding dan dan melalui risiko ini supaya mungkin ada perjuangan yang mereka ingin bawakan dan boleh menggunakan saluran politik untuk memperjuangkan isu-isu yang mereka mahukan. Jadi saya rasa dalam konteks ini ada peluang di kedua-dua pihak untuk membolehkan mereka ni bertanding. Jadi dalam konteks ini saya rasa saya sangat mengalu-alukan ramai lagi sebenarnya calon profesional supaya kita kenalkan, kerana mereka ni ada daya fikir dan kemampuan untuk membantu. Walaupun mereka mungkin tidak yang kehadapan dalam konteks politik, tapi mereka dapat membantu untuk menambah baik dari segi pentadbiran kerajaan pada masa akan datang. Dengan mengambil kira pertelingkahan politik, drama politik dan juga kelesuan politik di kalangan masyarakat, bagaimana meletakkan calon-calon profesional ini dapat menarik minat pengundi, satu, dan juga meningkatkan kepopularitian partisipasi dalam politik, Prof. Kalau kita lihat daripada sudut pengundi yang lebih besar dan juga mungkin mereka yang berada di atas pagar, bagaimana kita melihat bahawa ini adalah marketing politik ataupun pemasaran politik yang terbaik dilakukan oleh parti, oleh semua parti pada ketika ini? Okey, saya suka soalan itu, Zul. Sebab dalam tinjauan saya di kalangan pengundi, memang ada persepsi yang agak negatif sebenarnya melihat parti-parti politik. Sebab mereka mengatakan kecelaruan politik yang berlaku dalam negara sebelum ini banyak berkaitan dengan
perbalahan ahli politik dalam kerajaan maupun bangkang sebagainya. Jadi mereka mahu melihat suasana itu berubah. Dan berubah itu maksudnya lebih ramai golongan-golongan seperti golongan akademik, profesional dibawa masuk dalam tadbiran supaya mereka lebih melihat pada isu yang harus diselesaikan dan ditangani daripada menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan politik perebut kuasa. Jadi itu yang sering diperkatakan oleh rakyat. Walaupun dari segi persepsinya tak tahulah sama ada tepat tidak, benar tidak, tapi mereka ada stigma yang agak negatif kepada ahli politik. Jadi dengan meletakkan calon-calon yang bukan politik tapi terlibat dalam pilihan raya untuk menangi kursi, saya rasa sedikit sebanyak golongan yang ada persepsi negatif kepada ahli politik ini akan mengundi mereka ni, sebab mereka melihat mereka ni lebih asli, sifat genuine sifatnya untuk berkhidmat untuk rakyat berbanding dengan ahli politik. Jadi cuma saya tak tahulah sejauh mana besarnya golongan ini di Malaysia, tapi kalau kita bandingkan negara lain di negara barat, kenapa calon-calon muda, wanita misalnya mampu menang kursi dengan banyak di negara barat adalah kerana penduduk di negara itu dah kecewa, dah fed up dengan ahli politik yang sedia ada, yang menolak ahli politik yang tradisi ini. Mereka memilih ahli-ahli politik baru yang latar belakangnya agak berlainan. Jadi kita nak tengoklah sama ada ini akan diterjemahkan sama juga di Malaysia pada masa ini. Tapi kita jangkakanlah sentimen menyukai pemimpin tertentu kerana politik Malaysia ni agak feudal sikit approach dia, pendekatan dia. Jadi mungkin pemimpin tokoh-tokoh tertentu masih lagi dilihat sebagai pemimpin politik yang utama yang ingin mereka pilih berbanding dengan calon-calon profesional ni. Tapi saya rasa akan datang mungkin sekiranya perbalahan politik terus berlaku, saya rasa saya tak kemungkinan mereka kemudian akan tolak ahli politik dan lebih beri peluang kepada golongan-golongan profesional untuk lagi ramai tampil dalam memenangi pilihan raya dan mentadbir kerajaan pada masa datang. Prof, saya ada 1 minit berbaki untuk kita berdiskusi, tapi hari-hari mendatang dan juga 2-3 hari ini parti-parti politik sudah mengumumkan calon-calon di kawasan-kawasan tertentu. Ada juga pengundi di kawasan tertentu tidak puas hati apabila incumbent tidak dicalonkan, berubah tempat. Itu ada juga spekulasi dan juga bagaimana Prof melihat adakah ini sementara semata-mata atau mampu memberikan impak yang besar kepada parti-parti yang melakukan percaturan pertukaran pertukaran calon-calon yang diletakkan di parlimen-parlimen tertentu ini? Saya rasa sebenarnya strategi paling baik untuk parti politik adalah mengumumkan calon lebih awal. Kerana kalau mereka mengumumkan calon lebih awal, calon yang diumumkan boleh berkhidmat untuk rakyat lebih awal di kawasan-kawasan tersebut. Dan dalam masa sama juga boleh meredakan sebarang perbalahan yang berlaku. Kerana macam disebut tadi, ada calon yang mungkin merasakan mereka akan bertanding dengan satu kawasan itu, tiba calon lain yang dinamakan oleh parti tersebut. Ini menyebabkan mereka sabotaj dan protes kepada parti yang mereka tandingi sebelum ini. Jadi itu saya nampak strategi yang dilakukan oleh parti macam Pakatan Harapan sekarang ni, mengumumkan lebih awal di kawasan-kawasan tertentu, menilai sejauh mana respon rakyat dan juga masalah yang mungkin timbul atas faktor penamaan nama-nama calon di kawasan tersebut lah. Tapi kepada yang mengumum lewat, kadang-kadang pagi itu lagi pun sempat lagi, pagi hari pilihan raya penamaan calon tu sempat lagi berubah nama calon. Ini kadang-kadang risiko terpaksa dihadapilah. Mungkin akan ada berlaku sabotaj dalam parti, dan ini satu yang real dalam politik Malaysia. Kerana banyak negeri yang jatuh kerana berlakunya sabotaj dalaman dalam parti itu sendirilah. Jadi ini menyebabkan kekalahan calon-calon dalam pilihan raya. Jadi saya rasa dalam konteks ini ada kebaikan diumumkan lebih awal, tapi kalau dilewatkan, tapi perlu ada strategi untuk meredakan pihak-pihak yang mungkin marah dengan calon yang mereka mereka jangkakan akan naik tapi tak naik untuk dicalonkan lah. Itulah realiti politik Malaysia, tapi kita tunggu sehingga ke hari penamaan calon nanti. Terima kasih Profesor Muhammad Azzuddin Mohamad Sani, merupakan penganalisis politik dari Universiti Utara Malaysia kerana bersama kami. Kami berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini.